Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasanya. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuannya. Jika hendak mengenal orang beradab, lihatlah kepada kejujurannya. Jika hendak mengenal orang berintegriti, lihatlah kepada kepribadiannya. Assalamualaikum. Pak Long. Oh, Pak Long. Waalaikumsalam, Cah. Ada apa ya? Tadi di sekolah, Cha belajar tentang tokoh sejarah. Cha nak tanyalah, dekat Muar ni ada ke tokoh sejarah? Tokoh sejarah? Tokoh sejarah. Masuk dulu, Cah. Sebelum tu, tadi Cah tanya apa ya? Ish, Pak Long ni. Tadi Cha tanya, di Muar ni ada ke tokoh sejarah? Semestinya ada, Cah. Untuk pengetahuan Cah, di daerah Muar ini, dahulu ada seorang tokoh ulama yang amat terkenal. Nama beliau Tuan Muhammad Haji Mat Yassin bin Muhammad. Kalau di dalam kalangan orang Muar ini, orang lebih kenali dia sebagai Cikgu Mat Yassin. Oh, Tuan Haji Muhammad Yassin. Cha pernah dengar tentang tokoh ini. Pak Long, boleh tak Pak Long ceritakan lagi tentang beliau? Boleh, Cah. Tapi sebelum tu, Pak Long rasa Pak Long ada buku berkaitan dengan Tuan Haji Muhammad Yassin ni. Oh, Pak Long ada buku tu? Siti? Ya, Abah. Mari sini, nak. Ini saya. Nak, Abah ada satu buku ni berkaitan dengan Tuan Haji Muhammad Yassin. Boleh tak anak ambilkan? Abah rasa di bilik belakang. Baik, Abah. Terima kasih, nak. Bila kalimah kitab dipertuturkan, ada wajib, ada fardu, ada dalil, mengungkap pesanan. Terpikul tanggungjawab bagi menjunjung rukun, agar sentiasa tetap bersemarak kaul ibadat. Maka, bicara akhlak menjadi saksi pada pahala yang mengukir senyum, bakal menyulam baik gembira pada dosa yang mengutus sendu, menelusuri warta durja. Abah, yang ini ke? Ya, anakku. Oh, Terima kasih. sama-sama. Sebelum itu, boleh tolong Abah? Boleh, Abah? Tolong ledakkan cawan-cawan ini. Okey. Hati-hati ya, baru beli ni, mahal. Terima kasih, Abah. Buku apa ni Pak Long? Inilah buku yang berkaitan Tuan Haji Muhammad Yassin ni. Oh. Wah, seronoknya buku dia. Sekejap Pak Long. Dalam buku ni kan, dia ada kata Tuan Haji Muhammad Yassin merupakan pengasas 2 buah pendidikan di Muar. Betul ke Pak Long? Betul tu, Cah. Untuk pengetahuan Cah, Tuan Haji Muhammad Yassin telah tubuhkan 2 institusi pendidikan di daerah Muar. Yang pertama, kalau tidak silap Pak Long lah, Madrasah As-Sahdiyah, aliran Arab. Oh, aliran Arab. Ditubuhkan pada tahun 1963. Yang kedua pula, Sekolah Menengah Muhammad Yassin. Ini pula ditubuhkan tahun 1965. Kalau tidak silap Pak Long lah. Sekolah ni ditubuhkan waktu itu untuk memberi peluang kepada anak-anak Melayu kita yang tidak dapat pendidikan
dan juga memberi peluang kepada mereka yang ingin menyambung pelajaran. Wow, bagus matlamat Tuan Haji Mak Yasin ya, Abah. Institusi yang berasaskan agama. Abah, ceritalah lagi pasal beliau. Seronok Siti dengar ni, Bah. Siti, Ya. Siti demam ke? Abah rasa tak pernah-pernah Siti nak ambil tahu pasal cerita macam ni. Biasa Abah cerita, Siti lari. Apa, Bah? Kali ni macam seronok pula, Abah. Sejuk hati Abah mendengarnya. Okey. Ya, Abah. Tidak ada masjid besar yang tidak pernah dijejaki untuk menyampaikan ilmu tasawufnya. Tidak ada ceruk yang tidak dijelajah untuk menyampaikan ilmu tauhidnya. Tuan Haji Mak Yasin telah banyak memberikan ilmunya dan pendengarnya sampai ilmunya ke sanubari hati. Inilah yang dinamakan jihad yang membentuk manusiawi. Hah? Apa ni Pak Long? Ca tak faham lah. Ca, maksud Pak Long, masjid besar yang dikatakan oleh Pak Long tadi ialah Masjid Jamik Muar, Masjid Parit Yusof, Masjid Seri Menanti, Masjid Bukit Gambir, Masjid Bukit Kangkar. Banyak masjid lagi lah di daerah Muar ini. Oh, banyaknya masjid. Masjid-masjid besar ini pernah dijejaki oleh seorang tokoh, Tuan Haji Muhammad Yasin bin Muhammad. Beliau tekad untuk menyebarkan ilmunya bagi memastikan ilmu agama Islam ini sampai kepada semua dan tidak lari daripada jalannya. Hebat ni orang Muar ni. Wow. Insan yang bernama Tuan Haji Muhammad Yasin ini, ilmunya tidak pernah lekang sehingga telah melahirkan ramai tokoh agama. Apa lagi, Abah, yang kita boleh tahu pasal dia? Berpuitis sungguh anak Abah ini. Bangga Abah. Apa guna bersongkit adat jika tidak dengan serinya? Apa guna bersuara keramat jika tidak dengan tandanya? Apatah lagi pentingnya ilmu ini bukan hanya di dunia, tapi ilmu ini boleh menjadi bekalan untuk kita di akhirat kelak. InsyaAllah. Betul tu Pak Long. Yang Ca tahu kan Pak Long, sekolah menengah Mat Yasin ni dibina untuk beri pelajaran kepada orang yang tak berjaya. Betul ke Pak Long? Betul tu. Apa yang dikatakan itu. Betul apa yang dikatakan oleh Farisha. Oh. Abah, rasanya kita dah siap ni. Dah boleh kemas rasanya. Wah, bersih sungguh kamu mengelapnya ya. Terima kasih, Abah. Boleh letak di atas rasanya. Kak Ca? Syah, tolong kita boleh? Boleh? Berjalan peliharakan kaki. Berkata, peliharakan lidah. Berperilaku, peliharakan maruah. Bertindak, peliharakan amanah. Jangan ada telunjuk yang lurus, kelingkingnya berkaut. Manusia tidak bertepuk dari darah dan dagingnya sahaja, tetapi keikhlasan, keterbukaan dan ketulusan dengan berpegang kepada prinsip yang benar. Bila kalimah ulama dipertuturkan, ada janji, ada akad, ada catatan. Menjadi ingatan agar tepahat sudah. Agar tampak jelas jalan tanpa liku. Agar tampak luas hidup tanpa palsu. Maka terciptalah hala berkelana mengikut irama nadi bernada, melurut rentak nafas bernafsu, menyusun gerak langkah berlangsar.
Tuan Haji Muhammad Yassin bin Muhammad, namamu telah terpahat sebagai pencetus gugusan generasi yang akan memimpin sebuah negara besar. Warisanmu telah berdiri mengorak langkah menjulang kemegahan. Pengakhiran kehidupanmu telah terlaksana, amanah dan tanggungjawab. Jasamu disebut sebagai pendakwah terbilang. Ketakwaanmu dianugerah sebagai ulama terkenal. Air jernih, pantainya landai, jalan raya titian batu, berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu. Tuan Haji Muhammad Yassin bin Muhammad telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 73 tahun. Dari Allah kita datang, kepada Allah jua kita kembali. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.